Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pada hari ini, saya Fazilah dan rakan saya Nur Alia akan membincangkan tentang topik jenayah tanpa kekerasan lah. Disebabkan kita pun dah kekurangan masa, sekarang ni pun dah pukul 5, saya dengan Alia akan mempercepatkan lagi pembincangan kita. Sebab petang-petang ni kan mesti semua dah lemau kan. Okay, next slide. Jadi tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan maksud jenayah tanpa kekerasan. Okey, selalunya kita dengar yang jenayah ni macam kelakuan kasar lah yang banyak macam main kekerasan fizikal, macam rompak, lepas tu macam samun, culik, bunuh dan sebagainya. Kumpulan sebelum ni pun dah terangkan lah secara detail. Maksudnya kekerasan ni, jenayah ni macam mana. Tapi bagi macam jenayah tanpa kekerasan ni, mestilah dia tak melibatkan kekerasan sebab nama dia pun dah tanpa kekerasan kan. Jadi contoh jenayah tanpa kekerasan ni banyak. Tapi kita akan teruskan dengan lebih lanjut lagi lah, detail lagi kita masuk ke next lagi. Tapi yang senang, kalau senang nak cerita pasal jenayah tanpa kekerasan ni, kita boleh tengok melalui scammer lah. Sekarang kita boleh tengok scammer kan, tambah-tambah sekarang ni zaman teknologi, semua kat ujung jari je, semua melalui internet. So senang kita nak kena scam tu. Okay, bila dah tahap sampai macam ni sekali, bila dah macam guna internet dah banyak, banyaklah tokoh sastrawan yang keluarkan statement, antaranya macam Ako Hido ni. Dia cakap semakin berkembang teknologi, makin tinggi jenayah melalui internet. Sebab itulah macam susah kan sekarang ni. Dia macam banyak bagi kelebihan kat kita, tapi banyak juga memberikan kekurangan. Okay, next slide. Okay, ini menunjukkan gambar-gambar contohlah scammer, tipu kan. Sekarang ni kita banyak macam buat transaction online, macam bank-in semua tu. So orang banyak mengambil kesempatan lah dekat situ. Lagipun dekat sekarang kan zaman susah kan. So jadi saya akan teruskan lah kepada Alia untuk teruskan pembentangan. Okay, baik. Kita boleh tengok jenis-jenis jenayah ni dia ada 4. Yang pertamanya penjenayah profesional, pesalah harta benda, penjenayah konvensional, pesalah politik dan juga jenayah terancam. Okay, next slide. Okay, ni pesalah harta benda ataupun occasional property offenders lah. Okay, dalam ni dia pesalah tu dia akan macam kita akan comparekan rekod jenayah yang dilakukan, contohnya auto theft, check forgery, shoplifting and employee theft dan juga vandalisme. Lepas tu yang pertama contohnya pesalah tu dia akan act macam dia ni tak bersalah and dia ada grup kecil. Dengar ke? Hello? Teruskan je. Hello? Dia pakai earphone ke? Kau nak dia laptop aku? Hello? Ambil laptop. Dengar ke? Dengar Alia, teruskan. Dengar? Okay. So yang okay. Ya, aku ada ya. Memang ada yang cakap ke? Hello, dengar ke? Dengar. Dengar, teruskan. Oh, okay. Kita orang tak dengar. Kenapa kita orang tak dengar? Rakyat pun tak dengar. Serius lah. Sekejap ya.
Okay, sorry, tadi ada problem. Okay, dalam pesalah harta benda ni, lepas tu pesalah tu dia akan dia akan macam act dia ni tak bersalah. And dia ni kalau nak buat something jenayah apa-apa, dia akan buat dalam grup kecil je macam tu. Lepas tu contohnya, kalau dia nak buat something, dia tak akan, dia tak perlu nak training ke ataupun nak practice ke macam mana. Sebab bagi dia, kalau curi barang tu macam benda senang je lah. Sebab dia curi pun dia curi di kedai macam tu lah. Lepas tu, contoh-contoh jenayah atau perkara yang disebutkan dalam occasional property offenders ni, contohnya dia ada 4. Auto theft, check forgeries, shoplifting and employee theft dengan vandalism. Okay, auto theft ni dia lebih kepada macam curi kereta, macam tu. Curi kereta, lepas tu dia jenis yang macam kalau contoh dia pinjam, dia tak rasa diri dia curi kereta tapi dia macam pinjam je, macam tu. Lepas tu dia ni dia akan naik kereta seseorang tu, tak kira lah kawan dia ke apa ke, tanpa kebenaran kawan dia ke macam tu. Lepas tu dia akan musnahkan. Musnahkan ni maksudnya contoh dia akan bawa dari segi kelajuan ke, kelajuan yang melebihi had ke. Lepas tu dia jual barang-barang kereta ke, macam dia ambil enjin, dia ambil apa lagi, bateri ke, macam tu lah. Lepas tu dia biasanya dia bukan short term je tapi dia long term. Contohnya dia akan bawa kereta tu pergi jauh dalam 3-4 bulan macam tu, lepas tu baru dia hantar balik, macam tu lah. Lepas tu yang kedua, check forgeries. Check forgeries ni dia macam ciplak check lah macam tu. Dia ni merasakan yang dia buat ciplak check tu, dia rasa macam benda tu tak salah pun, and kesalahan tu tak adalah serius sangat sebab dia buat tu pun macam dikira record jenayah dia macam akan still clean macam tu lah. Sebab orang macam susah sikit nak detect yang ciplak check tu macam siapa yang buat macam tu lah. Lepas tu tapi macam sekarang ni kan orang more prefer kepada credit card kan, sebab macam senang. Lepas tu even kalau credit card hilang pun kita macam still ada online banking macam tu, so boleh buat and pergi bank macam tukar-tukar macam tu je lah. Lepas tu yang ketiga, shoplifting and employee theft. Dia macam dia dipanggil sebagai inventory shrinkage macam tu lah. Dia macam salah guna inventory. Dia dilabel sebagai pengurangan inventory. Pengurangan inventory ni dia jumlah lebihan inventory yang disenaraikan dalam rekod perakaunan tapi dia tak wujud dalam inventory sebenar macam tu. Tahap pengurangan inventory yang tinggi ni boleh menyebabkan boleh nampak dari segi masalah, contohnya kecurian inventory ke, kerosakan ke ataupun salah perhitungan macam tu. Contohnya kalau kita tengok dekat kedai kan, macam orang jaga cashier macam tu lah, orang jaga cashier. Lepas tu tiba-tiba macam bila last habis kerja, tiba-tiba ada shock. Contohnya duit hari tu sepatutnya 1,800 tapi dia ada 1,700. So mana lagi pergi 100. Mungkin pekerja tu yang curi ke atau macam tu lah. So dia tu dah dikira sebagai jenayah juga. Lepas tu contohnya pekerja store, macam tu. Pekerja store dia susun barang kan. Lepas tu tiba-tiba macam ada hilang 1-2 benda, 1-2 kotak macam tu lah. Tu dikira sebagai dalam shoplifting dengan employee theft lah. Lepas tu yang vandalism. Vandalism ni kita tahu benda ni dah common dah dekat negara kita macam tu kan. Lepas tu dia lebih kepada budak-budak, jenis yang budak-budak muda macam tu, dia buat jenayah. Macam contoh dia musnahkan tapak permainan ke, jalan ke macam tu. Lepas tu fountains ke ataupun cars ke, macam-macam lah. So tapi bagi diorang benda tu bagi diorang benda tu macam prank je sebenarnya, tapi sebenarnya tu dikira jenayah juga macam tu. Lepas tu yang kedua, teruskan next slide. Yang kedua, penjenayah konvensional. Penjenayah konvensional ni jenis dia macam contoh adult criminal behaviour, drug crimes dan juga burglary dan juga robbery macam tu. Contoh dia macam melibatkan kumpulan yang besar. Dia lain dengan occasional property offenders tadi. Kalau occasional tu dia lebih kepada kumpulan yang kecil macam tu. Yang conventional ni dia lebih kepada kumpulan yang besar. Maksudnya contoh 40 ke 30 orang ke macam tu lah. Lepas tu dia biasanya melibatkan budak-budak ataupun remaja yang duduk dalam kawasan dalam bandar macam tu. Lepas tu diorang akan turunkan generasi mencuri diorang ataupun menghisap dadah ke macam tu. Dia akan turunkan daripada generasi tu ke generasi yang lain, macam tu. Lepas tu dekat
geng tu dia akan train member-member baru diorang. Contoh kan, geng tu dia mesti macam ada budak-budak yang macam terpengaruh dengan diorang, lepas tu diorang nak masuk geng tu. So diorang macam okay, kalau kau nak masuk geng ni kau kena buat something macam tu. Contohnya pergi rompak ke, pergi jual dadah ke macam tu. Lepas tu diorang akan train lah cara-cara nak mencuri, cara-cara nak merompak, macam tu, cara-cara nak menjual dadah macam tu dan sebagainya. Lepas tu diorang akan bagi full support kalau diorang tu boleh buat, kalau orang baru tu boleh buat benda-benda macam tu. Macam tu. Lepas tu faktor yang menyebabkan diorang buat macam tu, macam perangai-perangai macam tu disebabkan terpengaruh dengan rakan macam tu. Kadang-kadang ada juga yang mabuk kan, sampai macam tak sedar apa yang dibuat macam tu. Lepas tu diorang buat benda-benda yang haram, contohnya pelacuran macam tu lah. Lepas tu family diorang pun tak berapa nak okey macam tu. Lepas tu diorang ni buat aktiviti-aktiviti macam merompak, menjual dadah macam tu. Diorang rasa macam aktiviti tu excited and best macam tu. Lepas tu diorang gaduh-gaduh dengan geng yang lain juga. Maksudnya diorang akan contoh, ini geng kalajengking contohnya, ini geng belalang. So kalajengking ni dia gaduh dengan belalang. Maybe dia macam kau masuk kawasan aku macam tu, kau langgar kawasan aku macam tu lah. Lepas tu diorang ni gaduh macam tu. Lepas tu diorang macam kalau menang tu diorang macam rasa happy lah. Maksudnya macam rasa bangga dengan diri diorang sebab diorang dapat tunjuk yang diorang ni sebenarnya berani, semangat tinggi macam tu. Grup diorang macam hebat macam tu. Lepas tu geng diorang ni biasanya diorang akan ada nama-nama yang macam ganas lah. Maksudnya nama-nama yang macam kalau orang dengar tu macam takut je macam tu kan. Lepas tu diorang ada ketua diorang ni macam maybe umur dalam 30 ke 40 ke macam tu. Sebenarnya jenayah-jenayah macam konvensional ni dia tak kira umur lah. Maksudnya dia ada muda, ada yang tua pun ada macam tu. Lepas tu diorang ni kan buat jenayah-jenayah benda-benda macam tu kan. So diorang ni dah biasa dah jumpa polis ke ataupun naik turun court macam tu, kena kesalahan juvenile ke, penjara ke, tapi diorang ni still buat benda tu juga walaupun dah kena macam benda-benda macam tu. Diorang tak insaf lagi lah. Lepas tu diorang ni kalau nak pergi buat jenayah ke apa ke, diorang akan standby diorang punya weapons lah. So, senjata tak kira pisau ke, pistol ke, apa ke untuk jaga diorang punya safety macam tu. Lepas tu biasanya geng-geng macam ni kita boleh tengok dekat dekat lorong ke apa ke, dekat tepi-tepi jalan ke, diorang macam ajak-ajak gaduh ramai-ramai macam tu lah. Lepas tu societies punya reaction dekat conventional offenders ni dia ada dua. Satu, increasing penalties dengan boot camps. Increasing penalties ni, diorang macam nak orang-orang yang jahat ni, geng-geng diorang ni, yang buat jenayah ni, dipenjarakan dalam jangka masa yang panjang. Masa lama lah macam tu, biar diorang insaf, macam diorang duduk dalam je, tak payah nak menyusahkan orang kat luar macam tu. Lepas tu punishment diorang pun kalau boleh nak kena kejar macam tu. Sebab nak bagi diorang insaf kan. Lepas tu, yang kedua boot camps. Boot camps ni dia satu program atau aktiviti militeri yang ada harsh punya disiplin. Macam tu. Diorang ni dia macam akan buat militeri punya style lah macam tu. So bangun pagi diorang akan start dengan physical exercise. Lepas tu dia akan most of the day dia tu akan spend dengan benda-benda yang macam train dari segi fizikal, mental macam tu lah. Lepas tu dia akan kena duduk kat sana selama 90 hingga ke 180 hari macam tu. Sebab kita nak tahu macam disiplin diorang tu tahap mana macam tu. So diorang pun akan train diorang ni, orang-orang jahat ni dengan disiplin kuat, tegas dan juga arahan diorang pun strong juga macam tu. Itu sahaja daripada saya. So next slide kita bagi kepada Fazilah. Terima kasih. Okey, baiklah, terima kasih Alia. Okey, next adalah pesalah politik. Pesalah politik ni terbahagi kepada dua jenis jenayah, iaitu jenayah terhadap kerajaan dan jenayah yang dilakukan oleh kerajaan itu sendirilah. Okey, untuk jenayah terhadap kerajaan ni, dia macam jenayah yang membelok negara jugalah, sebab dah nama pun kerajaan yang mentadbir kan, kerajaan yang kondak negara. So memang automatik kalau macam dia tak, kalau diingkar arahan kerajaan, diingkar juga kerajaan negara punya itulah. Okay, so antara contoh jenayah adalah cuba untuk membuat bantahan lah.
Ini antara contoh jenayah terhadap kerajaan. Lepas tu ungkap kepercayaan yang bertentangan dengan piawai yang diterima. Maksudnya dia macam, okey, undang-undang kat Malaysia ni macam ni. Tapi dia nak ubah pula ikut undang-undang, ikut kepala angin dia sendiri. Jadi pelaku yang macam ni, dia sama ada boleh muncul sebagai ejen asing yang macam drama-drama kita tengok dekat orang putih tu lah, macam drama Korea kan. Korea Utara tu masuk merisik Korea Selatan, macam tu lah lebih kurang. Macam tu nak jatuhkan, dia masuk situ untuk jatuhkan negara kita sendiri. Tapi ada juga pelaku yang lakukan oleh rakyat kita sendiri. Maksudnya dia ada keyakinan peribadi lah yang macam dia confident je yang dia punya kepercayaan tu betul. Maksudnya dia akan buat sabotaj kepada kerajaan, contohnya macam hijacking, khianat negara dan sebagainya. Selalunya orang macam buat ni daripada rakyat sendiri, rakyat negara itu sendiri, dia buat macam ni sebab dia nak rombak balik lah kerajaan punya ni. Dia tak suka, dia kata macam ni, dia kata parti ni aku tak sokong. Jadi bila tak sokong, aku tak nak dia ni mentadbir. So aku ajaklah geng-geng lain, jom kita buat sabotaj nak, kita gulingkan kerajaan ni, macam tu. Lepas tu itulah macam, sebab itulah jadi macam tindakan tunjuk perasaan apa semua tu, sebab dia orang rasa macam kerajaan ni tak nak lah aku bukan nak under dia ni, aku tak nak dia ni. Okey, itu jenayah, contohlah jenayah terhadap kerajaan. Kalau jenayah yang dilakukan oleh kerajaan pula, itu adalah khianat yang dilakukan oleh pihak kerajaan itu sendiri kepada rakyat, di mana macam pemimpin tu dia macam menerima ataupun memberi rasuah, dia guna taktik yang haram untuk menang dalam pilihan raya, ataupun dia tindas rakyat. Tindas rakyat tu maksudnya macam aku buat salah kan, anak aku buat salah tapi aku ada duit, aku kenal orang-orang besar, biar dia tak ada terima sebab aku boleh sogok bagi duit dekat orang tu. Tapi kalau kita ni sebagai rakyat kita ni rakyat biasa je kan, buat salah sikit pun kena tangkap apa semua tu, tak rasa ke macam tak adil lah dekat situ. Lepas tu kadang tu ada juga yang pemimpin kita sendirilah yang buat sumpah palsu. Maksudnya dia orang buat benda tu, lepas tu bila rakyat dapat tahu, dia orang buat dia pun buatlah sumpah palsu yang aku tak buat pun benda ni. Itu bukan dia orang buat macam untuk lindungi diri sendirilah. So jadi daripada sini nampaklah yang kedua-dua memainkan peranan lah, jenayah terhadap kerajaan sendiri dengan kerajaan kerajaan itu sendiri kepada rakyat. Rakyat kenalah hormat kerajaan yang ada, dan kerajaan pun kena hormat rakyat kita sendirilah. So tak bolehlah ambil kesempatan terhadap rakyat kita sebab rakyat kita yang memilih kerajaan itu sendiri kan. Lepas tu janganlah jadi macam bila kita dah lantik jadi orang besar ni, janganlah kita ambil kesempatan macam aku ada kuasa so aku suka hati aku lah nak guna kuasa ni. Tak boleh macam tu. Okay, next slide Syikin. Okay, next slide adalah jenayah terancang. Okay, jenayah terancang ni kalau macam boleh tengok dalam slide ni adalah sekelompok orang dengan hierarki peranan dan fungsi tertentu. Maksudnya kalau kita tengok movie-movie cerita macam zaman-zaman yang viral dekat TikTok tu kan banyak macam mafia-mafia macam ni lah. Diorang ada jenayah terancang. Diorang buat benda-benda semua ni terancang bertujuan untuk nak peroleh manfaat material ataupun ekonomi lah. Diorang macam buat benda-benda jahat ni nak dapatkan banyak duit lebih apa semua tu. Lepas tu benda ni lah menyebabkan tahap struktur dan kerumitan dalam operasi serupa dengan syarikat. Contohnya macam pemandangan manusia, pengubahan wang haram, penculikan, dadah dan sebagainya. Okay, next slide Syikin nak tunjuk. Ni contoh-contohnya macam dadah kan, macam culik, pengubahan wang haram. Okay, next. Ini contoh geng Sakai. Geng Sakai ni contohnya jenayah terancang lah. Dia famous waktu 2021. Geng ni tumpas dengan polis. Geng terancang ni dia kena tangkap sebab jenayah terancang macam pengedaran dadah, bunuh, buat kekerasan harta benda dan sebagainya. Dia nama geng ni jadi geng Sakai sebab ketua atau kepala kepada geng ni nama dia Sakai. Orang gelar dia Sakai lah, sebab tu lah geng tu jadi Sakai sepenuh nama ketua dia. Lepas tu yang tak boleh belanya, under geng Sakai ni memang banyaklah muda-muda, macam budak-budak lagi, macam 14 tahun macam tu. Macam sayang lah kan budak-budak remaja tiba-tiba masuk geng macam tu. Tapi banyak juga yang masuk geng tu dalam lingkungan umur dalam 14 hingga 47 tahun.
Tapi ketua geng Sakan ni, dia dah tua dah tau sebenarnya. Dia dah lewat umur 40-an. Dah umur dia dah 47 tahun dah. Macam tak ada fikir kenapa dia orang buat macam tu. Lepas tu boleh tengok lah dekat banyak-banyak TV3 kan. Macam banyak tunjuk macam geng-geng, banyak geng-geng jenayah. Itulah contoh jenayah terancang. Macam tu. So bahaya, sangat bahaya jenayah ni sebab diorang ni licik. Okay, next. Okay, ini kita beralih kepada jenis jenayah yang seterusnya. Tapi kita dah dengar tadi Alia terangkan pasal jenayah konvensional kan. Jenayah konvensional yang Alia terangkan tadi tu macam under sikit lah, macam bawah sikit. Bawah daripada penjenayah profesional. Jenayah profesional ni dia lagi tinggi. Dia kiranya macam konvensional ni baru tahap diploma. Penjenayah profesional ni dia dah tahap master dah. Kalau dah tahap master tu sah-sah lah dia macam licik kan. So macam dia buat kemahiran tu memang padu. Nak scam orang pun macam smooth je, orang tak perasan. Kalau macam nak berompak ke, nak mencuri ke, sampai orang tak tahulah yang berlaku kerompakan ke. Tahu-tahu barang-barang tu semua dah hilang. Macam tu dah dia licik, terlalu licik. Lepas tu dekat sini, kat sini pun terangkan kat slide ni cakap maksud penjenayah profesional ni orang yang macam hebat dalam melakukan suatu perkara ataupun pro lah. Tu cakap kalau dia buat tu memang tak boleh nak hidup pun. Susah lah nak jumpa, nak cari dia, nak remand dia. Cuma kalau dapat remand maybe dalam 11 tahun akan datang macam tu baru kita dapat remand dia. Tu pun dah banyak jenayah yang dia buat. Jadi orang yang bukan profesional akan cuba saya upaya untuk jadi macam orang yang profesional. Macam ni lah akan cuba. So diorang akan cuba untuk lakukan pencapaian yang jarang dilakukan. So diorang akan cuba lagi untuk sampai tahap profesional. So kemahiran yang mereka miliki ni sah-sah mereka akan gunakan teknik yang agak rumit, kemahiran yang tajam supaya orang tak kenal diorang. Mereka akan buat kegiatan macam rompak bank, curi emas ataupun apa-apa tindakan jenayah, tapi diorang tak main fizikal tau. Diorang macam tak main macam bunuh macam tu. Diorang main macam orang tak cam pun diorang curi. Sebab itulah nama dia jenayah tanpa kekerasan. Jadi ini je lah jenayah profesional. Kita kembali kepada Alia untuk teruskan kepada kesimpulan. Ini contoh dia rompak bank tu kan, dia balik bom macam tu. Ni dia curi-curi duit lah. Okay, next. Okay, Alia. Baik, kesimpulan dia, jenayah ni dia merupakan satu perkara yang kita tak nak lah. Siapa-siapa pun tak nak kat dunia ni kan. Dan dia perlu dicegah dan dibanteras sehabis-habisan. Kalau contoh, kita dapat atasi jenayah-jenayah yang 4 tadi, maksudnya masyarakat tu dia akan hidup dengan tenang, lepas tu dia akan tenteram dan kita pun akan rasa dunia kita ni macam tak ada apa-apa lah, tak ada apa-apa jenayah pun. Macam tu. Lepas tu kita dapat tingkatkan kesejahteraan sosial dekat Malaysia ni. Jadi semua pihak tu, semua pihak dekat negara kita ni perlu bersama-sama dalam membanteras jenayah tu supaya kita dapat menjadi sebuah negara yang aman dan damai. Sekian, terima kasih daripada kami. Ada apa-apa soalan ke? Nak tanya? Tak ada. Okay, kalau tak ada kita teruskan kepada soalan lah. Next. Okay, soalan nombor 1. Sebutkan 3 jenis penjenayah yang dibincangkan tadi, yang kita orang bincang tadi tu. Jenis-jenis jenayah apa? Siapa boleh jawab? Saya nak jawab. Teruskan. 3 jenis jenayah. Yang pertama, jenayah terancang. Kedua, penjenayah profesional. Yang ketiga, pesalah harta benda. Betul. Okey, kita teruskan soalan nombor 2. Apakah maksud penjenayah profesional? Tadi saya dah terangkan tadi. Siapa boleh jawab? Ya. Jawablah. Anis. Soalan nombor 2 kan? Maksud penjenayah profesional. Maksud dia orang yang pro dalam buat jenayah, yang maksudnya apa yang dia buat tu smooth je sampai susah nak hidup macam tu. Betul ke? Betul. Okay, next soalan last sebab semua pun dah macam mengantuk dah kan. Apakah contoh jenayah terhadap kerajaan? Tadi tu saya pun ada terangkan juga tadi. Cepat. Saya nak cuba boleh? Boleh, Fatin.
Try protes mogok. Betul ke? Betul. Okay. Okey, terima kasih semua. Okey, saya minta maaf kalau ada kekurangan daripada pihak kami laju ke sebab dah petang-petang gini kan, semua pun macam tak fokus. Lepas tu minta maaf ada kesalahan teknikal tadi. Sekian sahaja daripada saya dan Alia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Wassalam.